Cara menghindari godaan syaitan. Kita sambung Okey, ibarat sebuah pokok kan. Awak tengok sebuah pokok ni sama dengan buku teks. Okey, umpamanya, buah ni diibaratkan sebagai akhlak kita kan. Akhlak ni menghiasi dengan akhlak mahmudah. Umpamanya kan, kalau dalam sebuah pokok ada buah, buah ni umpama kita punya akhlak kan. Menghiasi diri dengan akhlak mahmudah. Memulakan sesuatu perbuatan dengan isti'azah ataupun basmalah dan juga doa. Okey, batang pokok pula kan. Batang pokok ni ibarat ibadat yang wajib. Apa ibadat yang wajib tu? Contoh dia, ibadat yang wajib adalah solat fardu kan. Mengeluarkan zakat, um, berpuasa, menunaikan haji di Mekah. Tu ibarat dia. Okey, kalau sebuah pohon dia ada buah, ada batang pokok, ada daun. Okey, kita tengok dahan dia pula. Dahan dia ibarat ibadah sunat. Ibadah sunat kan. Ibadah sunat ni macam mana kita nak buat? Okey, dengan solat memperbanyakkan ibadah sunat seperti solat sunat, puasa sunat, baca Al-Quran, sedekah, zikir dan seumpamanya lah yang seangkatan dengan perkara-perkara sunat. Okey, akar pula. Akar kita ni kan, akar pokok ni kan, ibarat akidah kita. Kalau akidah kita lah, kalau akar ni tak adalah pokok kan. Kalau akar ni tak kuat, tak kuatlah kita. Nak cakapnya akar ni melambangkan kita punya akidah, i'tiqad kita. Pegangan kita kan. Kalau akidah ni, bila kita bincang tentang akidah, dia berkait dengan kita punya i'tiqad. Pegangan kita. Pegangan kita adalah agama Islam. Tu i'tiqad kita kan. Pegangan kita pula adalah apa? Beriman kepada Quran kan. Sumber perundangan kita ada Al-Quran, ada hadis. Kan? Dua sumber rujukan yang utama orang Islam adalah Quran dan juga hadis. Okey. Memperkuatkan akidah kepada Allah SWT seperti rukun-rukun iman. Okey. Rukun iman ada 6 kan. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan juga qadar. Okey, boleh? Faham cakap tu? Faham ke? Faham ke? Cara kita nak menghindari godaan syaitan ibarat sebuah pohon lah. Kita fikir sebuah pohon. Dalam pohon tu kita ada akar, ada batang pohon, ada dahan dia, ada buah dia, ada daun dia. Semua berkait rapat. Semua berkait rapat dan juga melengkapi antara satu sama lain. Kalau tak ada akar, tak ada juga pohon. Kalau tak ada pohon, tak ada buah. Kalau tak ada buah, tak adalah daun. Okey? Semuanya saling diperlukan dalam melengkapkan diri sebagai umat Islam. Okey, boleh? Boleh yang tu? Boleh ke? Boleh Okey, seterusnya. Kita masuk. Dah pengajaran dah habis dah ni. Pengajaran ayat. Okey, pengajaran ayat pertama untuk ayat ni untuk iblis ni. Kita perlu ni kita panggil pendahuluan. Nak tak nak kalau dah ada soalan pengajaran, awak kena tulislah kita perlu kita panggil pendahuluan. Okey. Mencontohi malaikat yang memberikan sepenuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panggil isi.
tanpa bantahan kita panggil huraian. Okey. Tanpa bantahan kita panggil huraian. Okey, cukup 3 tu PIH, pendahuluan tambah isi tambah huraian dapat 2 markah. Okey? Boleh? Boleh ke? Ni. Dia tengok dia punya pendahuluan. Kalau yang nombor 2 dia punya pendahuluan kita hendaklah. Nombor 3 kita tidak seharusnya. Okey, tu nombor 3. Nombor 4 kita mestilah, kita mesti. Okey. 1 2 3 4 kan? 4 tu. Ada 4 jenis ayat yang kita boleh bina ayat pendahuluan. Yang kedua, tengok yang kedua ni isi dia apa? Kita hendaklah menjauhi sifat sombong dan takabur. Tu kita panggil huraian. Tambah lagi, bukan. Kita panggil isi. Tambah lagi, kerana ia merugikan diri. Kita panggil huraian. Okey, nombor 3. Kita tidak seharusnya kita panggil pendahuluan. Tambah lagi, terpedaya dengan godaan syaitan. Kita panggil isi. Huraian dia selepas agar, selepas tanpa, selepas kerana, selepas perkataan supaya, mesti ada huraian. Okey? Mesti ada huraian supaya awak nak dapat 2 markah. Okey, agar hidup selamat di dunia dan juga akhirat. Kita panggil huraian. Cukup ada pendahuluan, ada isi, ada huraian, dapat 2 markah. Biasa soalan pengajaran ni dia keluar untuk 4 markah. 4 markah, 2 isi, 2 huraian Boleh? Boleh ke setakat tu? Boleh ke? Okey, nombor 4. Kita mesti kita panggil pendahuluan. Kita panggil pendahuluan Kita mesti pendahuluan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan dosa. Kita panggil isi. Lepas tu tambah lagi ayat huraian. Kerana pintu taubat ni sentiasa dibuka, sentiasa terbuka. Cukup awak jawab yang tu dapat 2 markah. Daripada 4 pengajaran ni, awak awak hafal 2 saja. Ingat 2 saja. Kalau nak ingat 4-4 lagi bagus. Tapi kalau dalam peperiksaan, biasanya dia akan minta 2 isi, 2 huraian untuk soalan pengajaran. Jadi, soalan pengajaran ni kalau bagi setiap bidang ni, dia akan peruntukan 4 markah. Kebiasaannya. Okey? Kebiasaannya. Boleh? Setakat tu boleh? Boleh? Okey, dah 10.50 dah. 10.50 dah. Okey, saya nak awak baca soalan ni. Kita nak jawab secara spontan Sekejap ya. Awak baca dulu. Nanti kita bincang. Sekejap. Tukar paper. Jom, Aish. Sekejap. Tukar paper. Kakak.
Sana. Okey. Dah baca dah? Dah baca soalan? Okey, boleh jawab soalan? Okey, pertama senaraikan contoh dengar suara saya? Dengar ke? Okey, senaraikan contoh penderhakaan iblis dan ketaatan malaikat. Contoh dia apa? Contoh dia apa? Siapa boleh bagi tahu? Apa contoh penderhakaan iblis yang uh, apa? Semalam. Siapa nak jawab? Ashraf boleh? Contoh penderhakaan. Apa yang iblis derhaka dalam ayat ni? Apa yang iblis derhaka? Ashraf? Ashraf ada ke? Ashraf? Siapa nak jawab? Kaisara boleh? Siapa nak jawab? Tak boleh eh? Tak faham ke? Tak ingat ke? Ashraf dah left dah. Zahir boleh jawab? Jeremy boleh? Jeremy boleh? Apa contoh penderhakaan? Ha? Ingat tak yang ustazah-ustazah cerita sebelum ni? Ustazah sekolah rendah pun dah cerita, saya yakin. Okey, ustazah sekolah sini pun kan kita dah belajar kan. Contoh penderhakaan iblis kan. Contoh penderhakaan iblis, dia tak nak tunduk kepada Nabi Adam alaihi salam. Okey, dia tak nak tunduk kepada ni, nampak tak? Enggan menunduk hormat kepada Nabi Adam setelah diperintahkan Allah. Tu jawapan dia. Boleh? Faham ke? Dapat ke? Dapat Okey. Seterusnya apa soalan dia? Kita tengok apa soalan dia. Ketaatan malaikat apa? Ketaatan malaikat. Malaikat berbeza dengan malaikat. Malaikat ni dia tengok dalam ayat ni ada. Okey, tengok. Malaikat ni tidak melanggar. Tidak melanggar suruhan Allah SWT. Tidak melanggar suruhan Allah SWT kerana mereka dicipta tanpa nafsu dan keinginan. Melaksanakan suruhan Allah SWT kerana takut akannya. Boleh? Dapat? Beza antara malaikat dengan iblis. Dapat? Dapat? Okey, soalan pertama dapat. Okey, soalan pertama dapat. Kita pergi kepada soalan dua. Soalan dua. Okey, terangkan perintah dan larangan Allah. Apa perintah dan larangan Allah dalam ayat ni? Siapa nak jawab? Perintah Aish. Kamu nak mengajar mata? Mana? Mengajar kejap. Okey, perintah dan larangan Allah dalam ayat ni kan. Kalau awak ingat, okey, perintah dia ada jawapan dalam slide. Ni. Nampak? Okey, perintah ni adalah perintah Allah menghuni dan menikmati makanan dalam syurga.
Ni perintah Allah kepada Nabi Adam dan juga isteri dia. Okey, Siti Hawa. Ni perintah Allah. Okey, larangan Allah adalah jangan menghampiri sejenis pohon. Pohon ni apa? Pohon yang buah khuldi lah kan. Boleh dapat setakat tu? Dapat tu? Dapat Okey, seterusnya kita pergi soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Pakai ni. Pakai. Terbalik air. Pakai. Okey, nombor 3. Jelaskan cara syaitan menyesatkan manusia. Siapa nak jawab? Soalan nombor 3 ni. Siapa? Apa? Apa jawapan dia? Okey, betul. Betul dah tu. Siapa Kaisara yang jawab? Siapa? Ha? Kaisara. Okey. Betul dah tu Kaisara. Tapi awak ambil poin yang 1, 2, 3, 4, 5 ni. Okey, pertama dia menimbulkan rasa was-was. Ni nampak saya highlight ni. Rasa was-was. Pertama dia buatkan manusia ni supaya rasa was-was. Was-was dalam setiap tindakan. Biasanya was-was dalam solat lah. Okey, was-was contohnya, dah baca ke surah Al-Fatihah dah baca ke dah rukuk ke tadi dia was-was, faham? Bila kita was-was, kita akan rasa bila dah tertinggal 3 rukun ke 2 rukun ni, kita akan rasa tak sedap kan. Tu. Jadi tu antara cara dia buat. Okey, nombor 2, apa yang dia buat? Dia menghasut manusia supaya meninggalkan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi dia menghasut manusia supaya melakukan larangan. Dia hasut nak tinggal supaya tak payah buat kebaikan. Dia juga hasut supaya buat keburukan. Tu. Dua isi kat situ. Dia berbeza. Okey, yang keempat, isi keempat, dia menimbulkan rasa riak apabila beramal. Inilah yang saya bagi contoh kan semalam. Riak bila beramal. Nak upload dalam medsos, nak upload dalam sosmed kan. Dalam Facebook lah, dalam IG lah. Yang lagi teruk, buat sidang media lagi kan. Dia bagi bantuan, berapa banyak dia bagi bantuan tu, dia upload kan. Tu yang tak bestnya. Okay? Boleh? Boleh ke? Okay, yang kelima. Pakai paper. Okay, yang kelima. Menggalakkan amalan sesat. Ni yang kita takut. Amalan sesat dia menggalakkan. Kita tak nak lah. Okay? Lagi, tu jawapan dia. Kita pergi soalan seterusnya. Soalan seterusnya, huraikan cara menghindari godaan syaitan. Cara menghindari godaan syaitan macam mana? Macam mana yang pohon tadi? Siapa nak jawab? Macam mana? Betul. Okey, memulakan sesuatu perbuatan dengan isti'azah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, aku berlindung daripada syaitan yang direjamkan. Tu doa lah kita kan. Doa kita dari segi akhlak kita kan, dari segi adab kita bila masuk tandas. Macam mana nak baca doa masuk tandas? Okey. Macam mana nak baca doa masuk tandas? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Salah satu doa juga kan. Kalau isti'azah tadi, aku berlindung daripada syaitan yang direjam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau masuk tandas, apa?
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung daripada syaitan jantan dan juga syaitan betina. Tu salah satu doa kita kan. Dari segi akhlak kan. Kalau basmalah baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan juga Maha Mengasihani. Apa saja yang kita nak buat, kita baca basmalah dan juga isti'azah. Lepas tu doa lah. Nak naik kereta pun berdoa, nak belajar pun kita berdoa kan. Kalau ustazah terlupa nak baca doa kan setiap kali nak mula kelas, bolehlah baca doa sendiri ataupun bagi tahu ustazah, ustazah kita tak baca doa lagi. Ingatkan ustazah. Kadang-kadang ustazah ni pun terlupa kan. Ustazah pun manusia. Itulah nak cakap. Saling ingat mengingati. Boleh? Boleh ke? Tu awak bagi tahu dari segi akhlak kan. Kita ada lagi cara nak menghindari godaan syaitan ni dalam aspek ibadah wajib. Macam mana kita menunaikan solat fardu, puasa bulan Ramadan, puasa wajib lah bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, menunaikan haji. Tu dari segi ibadah. Kalau ibadah wajib, kalau sunat pula kita boleh buat solat sunat, puasa sunat, baca Quran, sedekah, zikir kan. Boleh akal pula akidah. Akidah ni kita perkuatkan kita punya itikad. Contohnya, hmm, ha? Betul. Betul. Betul lah tu. Apa yang awak belajar dalam kelas pendidikan Islam ni, awak praktikkan dekat luar. Sebabnya pendidikan Islam ni kita belajar tentang seben- sebenarnya kita belajar tentang kita punya kehidupan seharian daripada bangun pagi sampailah nak tidur. Sebab itulah kita bangun pagi tu kita baca kan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan kita baca doa bila bangun pagi tu, ya Allah, alhamdulillah kau menyedarkan aku setelah mematikan aku kan. Bayangkan kalau awak tidur malam tak bangun dah pagi esok. Wallahu a'lam lah macam mana kan. Saya pun tak pernah meninggal lagi kan. Macam mana keadaan di alam barzah kan bila kita meninggal kan. Sebab itulah kita nak tidur pun kita baca doa. Bangun tidur pun kita baca doa. Kat mana-mana kita berada pun kita kena sentiasa melazimi zikir. Zikir ni paling-paling mudah lah. Tak mengeluarkan tenaga, tak mengeluarkan peluh. Kan? Zikir-zikir paling lekeh pun Alhamdulillah. Subhanallah, Allahu Akbar. Cukup yang tu. Zikir lah. Daripada duduk bercakap, bercerita tentang perkara-perkara tak elok kan. Yang buang masa. Baiklah zikir kan. Bekalan kita di akhirat nanti. Boleh? Dapat ke? Okay, contoh doa apa? Doa nak tidur. Macam mana? Siapa ingat? Doa nak tidur. Tak ingat Doa nak tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah yang menghidupkan aku dan juga mematikan aku. Bila kita tidur, kita tak sedar tau kita buat apa. Yang bergerak hanyalah jantung kita kan. Kita punya yang lain semua dimatikan. Kecuali jantung kita, kecuali pernafasan kita sahaja. Okey, pergerakan-pergerakan yang tak sedar, tu sahaja. Okey, minda kita pun rehat, akal kita pun rehat masa kita tidur. Sebab itulah kita dianjurkan baca doa supaya bila kita tidur ni, kalau kita ditidurkan selama-lamanya kan. Kalau kita tidur, contoh malam ni kita tidur dengan husnul yang khatimah. Sebab itulah sebelum tidur kita kena ada amalan kita. Sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Al-Mulk ni apa? Surah Al-Mulk ni dia 30 ayat je kan. Untuk menjaga kita punya sepanjang malam tu. Supaya tak ada gangguan. Al-Mulk juga menjadi sebagai menjadi kita punya jaga kita lah sepanjang malam tu. Boleh? Boleh ke? Surah Al-Mulk ni tak panjang pun. 30 ayat je. Tabarakalladzi tu kan. Baca sebelum tidur. InsyaAllah. Tidur kita akan tenang, tidak terganggu dengan apa-apa.
Ni mimpi yang pelik-pelik kan. Boleh? Boleh ke? Kelebihan surah Al-Mulk ni kita uh, saya lupa dah kelebihan dia. Kelebihan dia saya lupa. Nanti saya bagi tahu balik Tapi nak cakapnya antara amalan sebelum tidur yang boleh kita buat, bacalah surah Al-Mulk sebelum tidur. Lepas tu baca doa, ambil wuduk supaya uh, kita tidur dalam keadaan yang bersih, yang selesa, segar. Boleh? Boleh ke? Boleh setakat tu? Boleh ke? Ke saya seorang ni? Boleh Faham antara amalan-amalan yang boleh. Lagi apa? Kalau awak biasa, kalau dekat rumah tu mak ayah sentiasa baca sebelum tidur, baca surah Yasin ke, teruskan bacaan. Tak salah pun. Sebabnya memang kita diajar untuk baca Quran. Sentiasa baca Quran. Sebab Al-Quran ni adalah sebagai kita punya benteng diri lah. Daripada perkara-perkara yang tak elok. Contoh lagi apa? Sebab itulah awak ada ayat hafazan awak. Kalau tingkatan 1, apa ayat hafazan awak Tingkatan 1, ayat hafazan yang pertama apa? Tingkatan 1, kita ada alif surah Al-Baqarah kan, alif lam mim. Lepas tu kita ada ayat wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tu ayat yang kedua, ayat hafazan kedua. Ayat hafazan ketiga kita ada ayat kursi. Lepas tu kita ada la ikraha fid din. Kita ada banyak hafazan tingkatan 1 Lagi apa? Surah Al-Baqarah tu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ni pun awak kena hafal. Kenapa? Sebabnya kita nak didik murid-murid yang celik Al-Quran, yang boleh, yang ada dekat dada kita ni hafalan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai mukjizat yang tertentu. Contoh dia ayat kursi kan. Ayat kursi kita faham. Ayat kursi ni adalah satu ayat yang sangat luar biasa. Dia dapat menjadi benteng diri kita, dapat jaga diri kita. Bila awak hafal tu, dan adalah kelebihan-kelebihan lain dari segi perubatan Islam. Okey? Boleh? Faham ke? Nanti tengok balik pelajaran 1 sampai 7 yang kita dah belajar ni. Mana yang perlu hafal? Hafal. Sebabnya tu ada dalam penilaian awak punya PBD. Pentafsiran berasaskan bilik darjah. Boleh? Boleh? Hafal Kalau belajar dengan saya, kalau bersemuka memang kalau 4 hari ada masa agama, 5 minit tu dah setiap sebelum kita mula kelas dalam kat sekolah, memang akan ada, saya akan ambil masa 5 minit untuk uji awak punya hafazan. Tapi tahun ni kita tak sempat nak buat sebab kita MCO kan. Jadi saya rasa satu kerugian lah. Sebabnya banyak masa yang bazir macam tu je. Contoh kalau kita tak buat kelas, kalau buat tutorial kan, awak sibuk dah dengan menaip kan. Tu kalau yang hantar tugasan. Kalau yang tak hantar tu lagi rugi masa. Okey? Boleh? Boleh ke lepas ni tengok balik buku teks ayat pelajaran 1 hingga pelajaran 7 hafal. Cuba hafal. Sebab tu bukan untuk diri saya, bukan saya. Ustazah tak dapat apa-apa pun bila awak hafal ayat Quran tu. Contoh kalau Ustazah minta awak baca Quran kan, Ustazah tak dapat apa-apa pun. Ustazah hanya menilai awak punya bacaan saja. Tapi yang dapat pahalanya awak. Okey? Boleh? Boleh ke? Sebab itulah kalau Ustazah minta awak hantar audio tu, hantar. Memang ada markah dekat situ dan juga tu kan. Tapi kalau di akhirat nanti nak cakapnya amalan tu lah yang awak baca Quran tu lah. Satu patah perkataan tu lah yang membantu awak dapat pahala. Okey? Satu huruf tu berapa ganjaran dia kan? Banyak sangat. Boleh? Okey, saya rasa saya habiskan kelas setakat ni. Ada apa-apa nak tanya? Ada
Kalau tak ada, kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dengan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay. Wal 'asri a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, terima kasih semua. Sama.